Sains ada sokongan padu. Harap boleh jawab soalan nombor 1. Ya. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Terbau atas pantun yang sangat kemas itu. Tuan Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI telah membangun dan melancarkan Plan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia Super pada 18 hari bulan November 2021. Pembangunan Super adalah selari dengan dasar dan inisiatif semasa kerajaan bertujuan untuk menjana inovasi berteknologi tinggi, pembangunan saksama buat masyarakat dan membina negara berkeusahawan menjelang tahun 2030. Super menggariskan 16 intervensi berentasi 5 penjana ekosistem utama iaitu A. Pembiayaan, B. Bakat, C. Inovasi, D. Dasar dan peraturan serta E. Ekosistem pasaran. Ia melibatkan semua pemegang taruh utama di dalam ekosistem startup iaitu startup, pelabur, kementerian ataupun jabatan ataupun agensi kerajaan, pemain industri dan pihak berkepentingan yang lain untuk menyokong pembangunan ekosistem secara holistik dan meningkatkan kebolehpasaran startup di dalam dan luar negara. Program My Startup ini merupakan salah satu inisiatif di bawah Super dilancarkan pada 2021 melalui agensi pelaksana Super iaitu Creator Fund. Sebanyak 5,750 syarikat startup dan individu telah menerima manfaat daripada program-program yang dilaksanakan. Antara inisiatif yang dijalankan adalah My Hackathon, My Startup Pre-Accelerator, My Startup Accelerator dan program-program pembangunan ekosistem yang lain. Bagi tahun 2023, dijangka sebanyak 7,000 syarikat startup menerima manfaat daripada program-program di bawah My Startup ini. My Startup Portal, satu portal sehenti bagi ekosistem startup negara telah dibangunkan seiring dengan aspirasi Super 2021 hingga 2030 bagi menjadi pengkalan data dan menghubungkan pemain ekosistem startup. Sehingga kini, portal tersebut telah mempunyai sebanyak 4,300 pengguna berdaftar, menyenaraikan hampir 3,000 syarikat startup, 500 pelabur tempatan dan luar negara serta 140 organisasi penyedia perkhidmatan, insentif dan program dan lebih membanggakan portal tersebut telah menerima hampir 70,000 pengunjung dan menjadi sumber rujukan dari dalam dan luar negara. Dalam usaha membantu startup tempatan berkembang, mesti melalui agensi pembiaya seperti Creator Fund, MTDC Malaysian Technology Development Corporation, Malaysia Venture Capital Management, MAVCAP, Kumpulan Modal Berdana, KMP dan Malaysia Debt Ventures, MDV, turut menyediakan insentif pembiayaan dan pendanaan bagi syarikat-syarikat startup bermula dari pembiayaan awal sehingga ke peringkat seterusnya. Sebanyak 144 syarikat startup telah berjaya dibantu melalui inisiatif pendanaan tersebut pada tahun 2020. Tuan Dipertua, ada banyak lagi tetapi saya cuba rumuskan. Untuk makluman yang berhormat, MOSTI telah mengenal pasti syarikat startup yang berjaya melepasi cabaran dalam peringkat perkembangan awal dan berpotensi tinggi untuk menjadi startup berstatus unicorn yang digelar sebagai Sunicorn. Sehingga kini terdapat satu syarikat Malaysia berstatus unicorn iaitu syarikat startup yang mempunyai nilai melebihi $1 bilion iaitu Kasam, dan 6 syarikat berstatus Sunicorn, syarikat startup yang berpotensi menjadi unicorn yang meliputi bidang-bidang seperti e-dagang, bioperubatan, robotik, IoT dan pembankan. Program-program bersasar melalui Super ini sedang dirangka untuk memecutkan Sunicorn yang dikenal pasti mencapai taraf unicorn dan membantu meningkatkan skala dan daya saing termasuk promosi, penjenamaan, akses kepada mentor yang mempunyai kepakaran teknikal, rangkaian perniagaan menghubungkan syarikat startup kepada para pelabur serantau dan antarabangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tebrau. Terima kasih Yang Dipertua. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah dan syabaslah kepada syarikat Kasem kerana berjaya menjadi unicorn pertama di Malaysia.
Mudah-mudahan harap ada lebih banyak lagi unicorn dan juga unicorn. Soalan tambahan saya, pertama, ada 2 bab. Berapakah jumlah peruntukan geran-geran yang ditawarkan oleh agensi bagi tahun 2023 yang boleh menyokong pengujutan syarikat startup? Dan kedua, boleh tak Menteri jelaskan apakah peranan yang boleh dimainkan oleh MEFCAP dalam pembangunan ekosistem startup di Malaysia? Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Tebrau. Jumlah peruntukan grant-grant untuk startup yang ditawarkan oleh Creda pada tahun 2023 ini adalah sebanyak 14 juta ringgit. Creda menawarkan 2 jenis grant, iaitu CIP Spark dan CIP Sprint. Kedua-dua grant ini bersyarat untuk diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 dengan misi menyokong perkembangan holistik dan pengkomersialan syarikat startup melalui berbagai perkhidmatan nilai tambah seperti pembangunan modal perniagaan, penerimaan dan akses pasaran. Tuan di-Pertua, untuk bahagian kedua iaitu tentang MEFCAP. MEFCAP adalah satu fund of fund dan MEFCAP menyediakan juga pembiayaan berbentuk equity melalui mekanisme kepada syarikat pemula dari peringkat permulaan sehingga ke peringkat perkembangan dalam bidang teknologi ICT, teknologi hijau dan teknologi baru seperti Deep Tech, FinTech dan AI. Sepanjang tempoh 2016 sehingga sekarang, pelaburan melalui dana-dana modal teroka MEFCAP telah dibuat ke dalam 265 syarikat startup dengan jumlah keseluruhan sebanyak 947 juta ringgit. Terima kasih. Barang Besar. Terima kasih Yang Betul, Datuk Yang Betul. Soalan saya, adakah kerajaan dan kementerian bercadang untuk fokus kepada industri-industri yang kritikal seperti perubatan, bioperubatan dan juga farmaseutika untuk dipasang sendiri ataupun dibuat di Malaysia sendiri, memandangkan isu sebelum ni adalah isu COVID, kita terpaksa bergantung pada luar dan ada setengah daripada industri pula terpaksa membekal hanya pada negara-negara pemodal. Itu saja, terima kasih. Terima kasih pada besar. Memang ini bioteknologi ini memang salah satu bidang yang mesti memberi perhatian yang sepenuhnya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, baru-baru ini melalui NIBM, National Institute of Biotechnology Malaysia, kita telah pun memeterai satu MOU bersama dengan syarikat lokal iaitu MVP Healthcare dan juga Pfizer. Dan ini adalah untuk membangunkan kapasiti negara kita untuk membangunkan kapasiti vaksin manusia. Dan itu adalah salah satu usaha yang kita lakukan. Selain daripada itu, selain daripada NIBM, kita ada juga Bioeconomy Corp yang membantu startup-startup kita ini yang bersifat bioteknologi untuk mengkomersialkan produk yang mereka hasilkan itu. Sekian, terima kasih.